Automatic to kita, tak perlu memohon, tiada bayaran. OPIDM lindungi simpanan dan insurans. PIDM tetap bersamamu. Sempena sambutan Hari Malaysia, IKIM akan mengadakan jualan diskaun 40% bagi buku tahun 2016 hingga 2021 hanya pada 16 dan 17 September 2021 sahaja. Layari laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee, cari IKIM Jarak Niaga. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Jangan membaca sampai koma, tetapi bacalah sehingga titiknya. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kapsul Masa. Pada tanggal 10 September dalam tahun 2013, program wacana isu semasa Prihatin Mesir telah berlangsung di Pusat Islam Kuala Lumpur. Program ini merupakan anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Pertubuhan Lepasan Mahasiswa Mesir Malaysia ILMAM. Forum khas Prihatin Mesir mewariskan penceramah terkenal tanah air sebagai ahli panel iaitu Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, Ustaz Syarizan Daud Aturabi dan Ustaz Muhammad Faisal Asy'ari. Manakala moderatornya pula adalah Ustaz Haji Syafiq Zulkifli dari Institut Kefahaman Islam Malaysia. Forum yang diadakan hampir 2 jam ini membincangkan berkenaan pergolakan dan punca sebenar krisis di Mesir. Ia telah berjaya menjentik kesedaran kepada penonton akan peranan sebenar yang perlu dimainkan dan kesatuan yang perlu digemelingkan, bukan sekadar melihat dan simpati semata-mata. Tabung Prihatin Mesir yang dilancarkan berjaya mengutip sebanyak RM2,930 dan akan diserahkan kepada wakil ilmam di Mesir untuk membantu meringankan beban mereka yang memerlukan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akhir Negara Malaysia. Miri 104.0 FM. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Sesungguhnya kami terjaga dengan kerajaan ini seluruhnya adalah milik Allah, dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Ini tanah air kita, tanah tumpah darahku. Kita nyalakan semangat juang agar terus teguh berdiri. Walau rintangan datang, bangkitlah kebanggaanku. Kita sederap melangkah.
bangsa masa hadapan. Kebanggaanku, negaraku. Malaysia, 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 prihati. Jarak bukan penghalang, bahasa bukan kekangan. Bangkit kita terus berjuang. Negaraku Malaysia, kami pertahankan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2021. Demi negara, kita menang bersama. Malaysia, negaraku. Malaysia, merdeka. Malaysia, tanahku banyak udaraku. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi 10.1 dan juga selamat Hari Malaysia untuk semua keluarga Malaysia yang kami sayangi. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan dikurniakan Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas pada tarikh 16 September 2021 untuk sama-sama kita mensyukuri nikmat bernegara apa yang kita ada pada hari ini. Alhamdulillah. Dan untuk rakan pendengar, telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian Warna Pagi sebentar tadi. Terima kasih pada Hazwan Syah, Sufian Amrin dan juga penerbit mereka Hajar Mazlina Ismail untuk perkongsian kita pada hari ini Warna Pagi. Dan waktu ini dah sampai bersama untuk Yati kejap lagi untuk perkongsian-perkongsian kita. Macam-macam bakal kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat dan kebaikan untuk semua sahabat pendengar. Dan selain daripada Hari Malaysia, sebenarnya hari ini juga kita menyambut Hari Ozon Sedunia. Bagaimana agaknya kesihatan ozon kita, betapa jauhnya pentingnya ozon sebenarnya pada kita. Kita kena belajar sesuatu daripada lapisan ozon supaya kita dapat menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan diri kita, insya-Allah. Jadi hari ini kita ada sambutan Hari Malaysia 2021 dan juga sambutan Hari Ozon Sedunia. Moga-moga dengan sambutan-sambutan ini menjadikan kita orang yang lebih cakna, lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tentang Hari Malaysia 2021, ada poster juga dikongsikan oleh IKIM kan. Mari kita memperkukuhkan keluarga Malaysia dengan semangat piagam Madinah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jom kita awalan ini, sebelum kita nak bersama dengan rancangan pertama kita, kejap lagi kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram, yang mana anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan pastinya juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Awalan ini kita buka perkongsian kita sebagai hiburan pertama kita menerusi Aspirasi 10.1. Kita ada perkongsian Munif Hijaz featuring Faizan Tajwid dengan Dia Kekasih Allah, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Malu rasanya mengatakan cinta kepada Dia, kekasih Allah, kerana Dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Senawat tanda penghargaan
Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Para pendengar setia Radio IKIM, kini anda boleh mendapatkan barangan cenderamata eksklusif dari IKIM khas untuk anda, seperti t-shirt IKIM, shawl, tudung pashmina, topi, payung silver coded, sejadah dan banyak lagi. Sila layari laman sesama IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan juga boleh didapati melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM. Dan waktu ini kita bersama untuk rancangan pertama Aspirasi edisi Khamis. Kita ada Tahsinul Ibadah dan untuk bersama kita ada sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dalam Tahsin Ibadah hari ini. Cumanya sebelum kita nak bersama dengan soalan-soalan rakan-rakan pendengar Radio IKIM yang mana telah pun dihantarkan sebelum-sebelum ini, kita nak raikan rakan-rakan pendengar kita. Awalan ini Ustaz berikan sedikit mukadimah untuk sama-sama kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kami. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah ini. Seterusnya, sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengambil kesempatan di dalam mukadimah ini, saya menukilkan perkataan dan nasihat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Apa kata beliau? Al-inqibadu maksabatun lil-a'da wal-inbisatu majlabatun liqurana'is su' fakun bainal inqibadi wal-inbisat. Ini merupakan pesanan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i kepada kita, iaitu bagaimana seharusnya kita bergaul dan kita berinteraksi dengan orang lain. Kata beliau, Al-inqibad. Inqibad ini iaitu berperilaku
tidak bergaul dengan orang lain. Berperilaku sukar untuk bercampur dengan orang lain. Itu terjemahannya bagi al-inqibad. Iaitu inqibad ini adalah suatu keadaan yang ada pada seseorang itu yang sifatnya itu dalam pergaulan menguncup, bukan terbuka. Sukar dalam pergaulan. Mengambil pendekatan menyendiri. Kata beliau, al-inqibad, perilaku seperti ini akan menghasilkan musuh. Akan menghasilkan musuh-musuh. Dan al-imbisat ini iaitu terlalu mesra, terlalu terbuka dengan orang lain dalam pergaulan, akan mendatangkan teman-teman yang buruk. Maknanya terlalu keresumbang akan mendatangkan musuh. Terlalu terbuka dalam pergaulan sehingga dia layan semua orang, dia ambil hati semua orang, akan mendatangkan kawan-kawan yang tidak elok. Tetapi seseorang itu perlu kepada pergaulan, perlukan pergaulan itu. Maka kata al-Imam Syafi'i, justru itu fakun bainal inqibadi wal imbisat. Oleh kerana itu hendaklah kamu itu berada di antara kedua-duanya. Di antara terlalu sukar dalam pergaulan dengan terlalu terbuka dalam pergaulan, imbangi antara keduanya. Maka itulah yang terbaik. Kerana yang pertama tadi hanya akan menghasilkan musuh, hanya akan menghasilkan prasangka. Apabila kita tidak bergaul dengan orang, akan berlaku prasangka daripada kedua belah pihak. Yang pertama, prasangka daripada kita, sebab kita tak pernah mengenali orang tersebut secara rapat. Apa yang ada dalam hati kita itu hanya telahan dan prasangka kadang sebenarnya. Dan begitulah juga berlaku kepada orang lain terhadap diri kita. Melihat diri kita itu daripada jauh akan menghasilkan prasangka. Seperti orang Melayu panggil inqibad ini keresumbang. Dan imbisat ini terlalu ramah pula. Terlalu ramah, khususnya perempuan lah. Maka dia akan mendatangkan qurana isu, teman-teman yang buruk. Kerana kita boleh bercakap dengan ramai orang, tapi untuk berteman, untuk menjadikan teman baik itu bukan semua orang. Kalau orang lain itu cukuplah sekadar bertegur sapa, tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Tetapi untuk yang kita gelar sebagai saudara ataupun sahabat, maka perlu dipilih. Sahabat itu perlu dipilih. Bukan semua orang boleh dijadikan sebagai teman dan juga sahabat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini juga sebagai suatu panduan dalam pergaulan. Kata al-Imam Syafi'i, al-labibul aqil al-fatinu al-mutaghafil. Al-labibul aqil al-fatinul mutaghafil. Orang yang pintar dan berakal adalah orang yang fatin. Fatin ini boleh diterjemahkan sebagai yang peka. Yang peka dan cepat menyedari keadaan sekelilingnya. Menyedari. Maknanya dia mempunyai kadar kepekaan yang tinggi. Bila dia bergaul dengan seseorang, daripada riak wajah orang yang di hadapannya,
daripada nada bertutur, daripada gerak dan tingkah lakunya, dia mempunyai kadar kepekaan yang tinggi. Jadi kadar kepekaan itu mendatangkan dua perkara. Pertama, menyadarkan diri tentang sesuatu bahaya. Maka ini orang yang pintar. Jangan sampai sebenarnya isyarat-isyarat kepada bahaya dalam pergaulan itu sudah ada, tetapi kadar kepekaannya itu rendah sehingga dia tak sedar dia sedang berada dalam bahaya. Yang kedua, kadar kepekaan yang tinggi itu diperlukan supaya satu orang itu dia sedar keadaan-keadaan yang mana misalnya dia ada teman, dia ada sahabat yang bila kita lihat cara dia tuan, bukan bantuan, tetapi oleh kerana kadar fatin kita itu, fatanah kita itu rendah, maka kita tidak menyadarinya, tidak menyadarinya. Selalu disebut orang yang bijak itu cukuplah kepada dia itu isyarat. Sehingga Al-Imam Syafi'i pernah berpesan juga, bukanlah seorang itu layak digelar saudara, brotherhood. Tak layak nak angkat slogan brotherhood kepada seseorang kalaulah apa? Kalaulah untuk kita mendapatkan hajat kita ini, kita terpaksa bermuka-muka dengan dia. Itu bukan saudara, itu bukan sahabat. Sahabat ini sebelum sahabatnya mengeluarkan permintaan hajatnya, dia sudah tahu. Ini sahabat. Sentiasa cakna tentang keperluan sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Jangan sampai orang yang kita panggil sahabat tetapi dia terpaksa bermuka-muka dengan kita sebab nak memenuhkan keperluan dia. Itu bukan sahabat, kan? Sahabat ini sepatutnya tidak ada batas. Tidak ada batas dalam pergaulan itu. Sedih dia adalah sedih kita, gembira dia adalah gembira kita, maka itu adalah sahabat. Yang kedua tadi apa? Al-mutaghafil. Al-mutaghafil ini maksudnya dia mempunyai sikap buat-buat tak tahu. Mutaghafil, buat-buat tak perasan. Mudah terjemahan macam tu. Apa maksud dia? Dalam sesuatu pergaulan, kalau kita ingin memastikan pergaulan itu berterusan, bukan semua perkara yang sahabat, yang orang keliling kita buat itu kita nak kena sentuh. Kita perlu ambil sikap mutaghafil, buat-buat tak perasan. Khususlah juga, boleh juga antara suami dan isteri. Bukan semua benda yang dia nak komen atas isteri dia ke suami dia, tak perlu, kan. Ada perkara yang dia nampak dia buat tak tahu je, sebab benda tu bukan besar pun. Tapi bila sesuatu perkara itu kecil, tapi bila kita mula cakap, dia jadi benda lain. Kadang dia akan menyebabkan orang tu terasa. Kadang orang itu bercakap, dia ada tersasul. Tak perlu kita tegur. Kita tahu dia tersasul, kita abaikan, ignore, teruskan. Itu kita faham bahawasanya dia adalah tersasul saja. Tapi kalau kita nak sentuh pakaian dia, nak sentuh muka dia, nak sentuh mata dia, ini bukanlah orang yang pintar. Al-mutaghafil itu kena ada juga kalau ingin bergaul dengan orang lain, iaitu buat-buat tak perasan. Kerana kalau perkara semua benda kita akan sentuh, maka sebenarnya kita hanya akan meraih kebencian dalam diri orang yang berada di sekeliling kita. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk mengamalkan dan menghayati pesan dan kata hikmah daripada Al-Imam Syafi'i.
Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk mukadimah, untuk kita perbaiki cara kita berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, dengan sahabat dan dengan ahli keluarga sebagainya. Terima kasih banyak Ustaz. Dan waktu ini kita nak buka untuk sama-sama kita berkongsi soal jawab untuk bersama dengan jawapan-jawapan daripada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Kita ada soalan-soalan daripada sahabat kita di Facebook IKIM. Satu masa dahulu Ustaz, saya bawakan di sini untuk sama-sama kita kongsikan. Daripada Imran Hassan Ustaz, kata Assalamualaikum Ustaz, kata jika kita memilih untuk melaksanakan puasa sunat Nabi Daud, bermakna kita tak perlu lagi puasa sunat Isnin Khamis dan puasa sunat hari putih ke Ustaz? Soalan daripada Imran Hassan. Jika kita memilih untuk melaksanakan puasa sunat Nabi Daud, bermakna kita tidak perlu lagi puasa sunat Isnin Khamis dan puasa sunat hari putih. Soalan ini satu, kalau kita ingin memilih puasa yang disebut sebagai puasa Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari tak puasa, satu hari puasa, satu hari tidak puasa, adakah bermakna kita akan lepaskan hari putih, kita akan lepaskan hari Isnin dan Khamis? Zahirnya kerana saya pun tak amalkan puasa sunat yang dipanggil sunat puasa Nabi Daud alaihi salam. Zahirnya sebenarnya puasa hari putih itu dia ada kelebihan yang khas, dan puasa Isnin dan Khamis juga mempunyai kelebihan yang khas daripada segi Nabi SAW mengamalkannya, dan baginda Rasulullah SAW sendiri tidak mengamalkanlah yang disebutkan puasa satu hari puasa, satu hari tidak puasa, satu hari puasa, satu hari itu bukan amalan berterusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zahirnya di samping kita berpuasa dengan puasa yang disebut sebagai puasa Nabi Daud, kita tidak meninggalkan juga puasa pada hari-hari tersebut sekiranya hari-hari tersebut itu tidak bertembung dengan hari puasanya kita. Kerana apa? Kerana satu yang saya sebutkan tadi, dia merupakan amalan yang ada fadilat khas yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan Nabi sendiri berpuasa misalnya pada hari Isnin, maka diambil juga peluang untuk berpuasa pada hari-hari tersebut walaupun kita mengamalkan puasa yang disebut sebagai puasa Nabi Daud AS. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan, dan kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini ada banyak lagi soalan-soalan yang akan menyusul. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada'i wajaba syukru alayna mada'a lillahi da'i. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داعي. طلع البدر علينا
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Dan terima kasih juga pada rakan-rakan pendengar saat ini yang tekan butang share untuk perkongsian kita di Facebook IKIM. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita untuk soalan seterusnya. Boleh Ustaz? InsyaAllah. InsyaAllah. Dan seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni Ustaz, daripada Muhammad Hanafi. Tanyakan soalan, dia kata kalau imam selepas baca tahiyat akhir dia keliru dengan tahiyat awal, dia naik rakaat berikutnya, setelah ditegur oleh makmum dia turun balik, adakah dia kena baca semula tahiyat akhir tersebut sebelum beri salam? Dan akibat daripada itu imam buat sujud sahwi, makmum tak ikut, adakah batal solat makmum tersebut Ustaz? Ada beberapa soalan tu. Pertama, imam telah baca tahiyat akhir, kemudian dia telah naik rakaat seterusnya, kemudian ditegur dia duduk kembali, begitu. Adakah dia perlu mengulangi tahiyat akhir yang dia telah pun baca sebelum ini? Maka jawapannya, dia tidak perlu mengulangi tahiyat akhir tersebut, kerana hakikatnya dia telah pun membaca tahiyat akhir di tempatnya, iaitu semasa duduk. Betul dah tempat yang dibaca tu, bacaan yang dibaca itu pun betul dah, kerana sebenarnya yang wajib daripada tahiyat akhir itu lebih kurang sama saja dengan tahiyat awal. Apa yang kita baca tahiyat awal dan tahiyat akhir sebenarnya daripada segi yang wajibnya itu samalah bacaannya macam tahiyat awal, cuma ditambah lagi yang wajib berselawat kepada Nabi SAW. Maka apabila dia telah baca tahiyat akhir di tempatnya, maka dia tidak perlu mengulanginya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah imam telah mengerjakan sujud sahwi, namun makmum tidak mengerjakannya. Maka di sini sebelum kita jawab soalan tentang makmum, adakah keadaan tadi menyebabkan imam disunatkan sujud sahwi? Jawapannya ya. Keadaan tadi menyebabkan imam disunatkan sujud sahwi. Kerana apa? Kerana imam telah berdiri. Imam telah berdiri iaitu imam telah melakukan suatu perbuatan yang kalau imam buat dengan sengaja batal. Imam buat, kalau dia berdiri itu sengaja, dalam keadaan dia sedar sudah terlebih, namun masih berdiri, batal, betul tak? Tetapi imam telah berdiri bukan dengan sengaja, maka disunatkan untuk sujud sahwi, kerana kaedah ataupun sebab-sebab yang disunatkan sujud sahwi antaranya melakukan sesuatu perbuatan yang kalau dibuat sengaja batal, kalau dibuat terlupa tidak batal, dan telah dibuat secara terlupa. Dan seperti mana kes yang sedang dibicarakan ini, makmum tidak bersama-sama imam sujud sahwi. Adakah boleh makmum berbuat demikian? Jawapannya tidak boleh. Wajib apabila imam sujud sahwi, makmum sujud sahwi. Tidak boleh berbeza ataupun bertentangan, mukhalafah. Imam sujud sahwi, makmum tidak sujud sahwi. Istilah makmum bertentangan dengan imam, kerana pada ketika itu dia bukan lagi makmum kepada imam yang berada di hadapannya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada soalan daripada Fauziah Abdul Rahman. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Kata, Ustaz, adakah sah solat makmum yang mengimamkan imam yang kerap berdeham Ustaz? Kita telah mempelajari di dalam kitab Matan Zubat bahawasanya
berdehem itu boleh membatalkan solat sekiranya terhasil daripadanya huruf-huruf yang memberi faham. Terhasil daripadanya huruf-huruf yang memberi faham ataupun tidak memberi faham. Kalau terhasil satu huruf yang memberi faham, maka membatalkan solat. Kalau terhasil dua huruf dan ke atas walaupun tidak memberi faham, juga membatalkan solat. Sekiranya imam bertindak demikian dalam keadaan dia tahu, dia ada ilmu bahawasanya tak boleh tanah Nuh ni berdehem dalam solat, dia melakukan juga, maka hukumnya adalah batal solat imam. Apabila batal solat imam, kita tidak sah untuk mengikuti imam tersebut. Tidak sah. Jadi kena ingat betul-betul, iaitu yang dikatakan berdehem membatalkan solat apabila keluar perkataan tu, keluar huruf bunyi ahem, itu semua menghasilkan perkataan ataupun huruf, maka dia membatalkan salat. Tetapi seperti yang saya nyatakan tadi, ia hanya akan membatalkan kalau diketahui oleh imam. Mungkin juga imam tidak mengetahui bahawasanya ia membatalkan salat. Disebut juga di dalam kitab Matan Zubat bahawasanya kalaulah imam bertindak demikian, maka kita tidak terus mufarakah. Kita tidak terus mufarakah, bahkan kita tanggungkan perbuatan imam itu atas lupa, atau kita tanggungkan perbuatan imam itu atas tidak sengaja. Kita andaikan dia tidak sengaja. Sebab itu dia tidak wajib terus mufarakah, kerana boleh ditanggungkan bahawasanya imam berbuat demikian itu atas dasar lupa ataupun jahil, tidak mengetahui hukumnya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada @pom7. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya soalan, adakah mengazankan bayi baru lahir termasuk daripada sunnah Nabi SAW Ustaz? Tidak syak lagi. Tidak syak lagi ia termasuk daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kerana terdapat hadis yang khas. Terdapat hadis yang khas berkaitan dengan perkara ini. Baik Ustaz, seterusnya kita ada Rina Ayu Kaman. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau ajak anak solat jemaah masa ketiadaan suami? Anak lelaki berusia 12 tahun, boleh ke jadi imam kepada ibu atau bagaimana Ustaz? Bagaimana kalau ajak anak solat jemaah masa ketiadaan suami, anak lelaki umur 12 tahun, boleh ke jadi imam kepada ibu atau bagaimana? Jawapannya, memang boleh menjadi imam kepada ibu, tapi dengan syarat anak itu cukuplah ilmunya untuk menjadi imam. Paling kurang anak itu mempunyai ilmu tentang sembahyang yang sah, bacaannya itu betul daripada segi Fatihahnya, daripada segi tasyahudnya dan rukun-rukun qauli yang lain. Barulah anak itu layak untuk menjadi imam. Tapi kalau anak itu sembahyangnya itu tidak sempurna, maka dia tidak boleh menjadi imam kepada ibunya, kerana ia hanya akan menyebabkan sembahyang ibu itu pula tidak sah. Apabila bacaannya tidak betul, apabila rukun qaulinya tidak tepat, mungkin daripada segi pergerakan dan seumpamanya tidak sempurna, maka menjadinya imam itu hanya akan menyebabkan solat ibu tadi tidak sah. Justru caranya hendaklah diajar dengan baik tentang kaifiat solat dan bagaimana seharusnya menjadi imam, maka barulah pada ketika itu anak itu menjadi imam kepada ibunya.
Sekiranya tidak, hendaklah masing-masing mengerjakan solat secara bersendirian. Kerana apa? Kerana ibu tidak boleh jadi imam kepada anak tersebut. Perempuan tidak boleh menjadi imam kepada lelaki walaupun lelaki itu kecil, belum lagi baligh. Anak itu umur 12 tahun sudah wajib untuk disuruh solat kan? 12 tahun. Dan dia pula hendaklah diajar solat yang betul. Bukan asalkan sembahyang dia. Diajar solat yang betul. Antara solat yang betul itu adalah apa? Adalah berimamkan imam yang betul. Itu pun termasuk dalam pelajaran solatnya. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada soalan daripada Encik Hamdan Abdul Razak, Ustaz. Ustaz nak tanya, kalau buat derma organ, adakah derma organ itu adalah sedekah jariah jika organ yang didermakan itu digunakan oleh mereka yang memerlukan, Ustaz? Persoalan tentang masalah ini perlu kembali kepada asas hukum pendermaan organ itu sendiri. Kalau dia adalah perkara yang diharuskan, maka dia adalah derma yang muktabar. Kalau dia tidak diharuskan, maka dia bukanlah derma yang muktabar. Maka kalau bertanya kepada saya secara peribadi, saya memegang pandangan tidak boleh untuk melaksanakan yang disebut sebagai pendermaan organ, seperti yang dipegang juga oleh guru kita Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, dan beliau telah menulis kitab yang khas berkaitan dengan perkara ini, iaitu Adillah Tahrim Naqlil A'dha, dalil-dalil pengharaman perbuatan tersebut. Maka kalau tanya saya secara peribadi, maka saya tidak berkata dia adalah sesuatu yang diharuskan dan dibenarkan. Mungkin ada sebahagian ulama yang lain yang mengharuskannya, maka itu terpulang kepada mereka. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan. Seterusnya kita ada Dia Muhammad Said. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Dia kata, jika seseorang ada simpanan beberapa bank, simpan di koperasi, lepas tu persatuan, adakah semuanya kena campur untuk bayar zakat, Ustaz? Ya, perlu dicampur untuk bayaran zakat. Duit yang simpan bawah bantal, duit simpan bawah baju, duit simpan dalam laci, semua sekali. Semua sekali. Selagi mana itu duit dia, harta dia, ia hendaklah dikumpul, dicampur untuk menggenapkan nisab. Dalam akaun ini sedikit, ditambah lagi sedikit. Kalau jumlah kesemuanya itu mencapai jumlah nisab, maka wajib dizakatkan. Nisab dan cukup haul, iaitu simpanan itu telah berusia setahun. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan daripada sahabat kita Encik Isha. Ada dua soalan Ustaz. Yang pertama, apakah maksud bahagian dubur yang membatalkan wuduk jika disentuh? Dan kedua, apakah hukum membaca basmalah atau bismillah pada awal surah selain daripada Al-Fatihah, Ustaz? Bahagian dubur yang membatalkan wuduk apabila disentuh adalah yang kalau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai halaqatud dubur. Halaqatud dubur ini adalah bulatan dubur, iaitu bulatan dubur yang daripadanya keluar najis. Bulatan itu sahaja, bukan punggung dubur. Yang membatalkan itu bukan punggung tetapi dubur. Maka bulatan yang disebut sebagai halaqatud dubur, bahagian itu sahaja yang kalau menyentuhnya akan membatalkan wuduk. Selain daripada itu, iaitu punggung, tidak membatalkan wuduk. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apakah hukum membaca bismillah saat membaca surah yang lain? Ya, hukumnya sunat. Hukumnya sunat.
membaca bismillah di awal setiap surah berdasarkan mazhab al-Imam Syafi'i. Antara buktinya adalah bismillah itu ditulis di dalam Al-Quran di awal. Ditulis kah? Ada Ustaz setiap surah kan? Disunatkan untuk dibaca di awal setiap surah, maka itu adalah pendapat yang muktamad di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Di luar solat ataupun di dalam solat. Sama ada surah itu dibaca di luar solat ataupun di dalam solat, kedua-duanya disunatkan untuk berbuat demikian. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan terakhir untuk sesi kita pada hari ini daripada Yusuf Ustaz. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz boleh tak tolong jelaskan berkenaan sedekah sunat dan sedekah wajib tu macam mana Ustaz? Mana yang lebih baik antara sedekah sunat dan juga sedekah wajib? Sedekah wajib adalah zakat. Sedekah wajib adalah zakat. Dan sedekah wajib juga dia datang dalam bentuk nazar. Biasanya sedekah wajib ini merujuk berzakat zakat. Dan sedekah sunat selain daripada itu. Kalau ditanya yang mana lebih afdal, sudah tentulah sedekah wajib itu lebih afdal. Sedekah wajib ini benda yang bukan pilihan. Jadi dia tak ada, saya nak buat wajib ke sunat. Dia tak ada soalan macam tu. Wajib dia tak ada, saya nak buat, tak ada. Dia memang kena buat. Sebab dia adalah kewajipan. Namun digalakkan selain daripada kita mengerjakan sedekah wajib, laksanakanlah juga sedekah sunat. Sedekah sunat ini boleh dibuat dengan lebih banyak. Seorang itu tidaklah dipanggil dermawan kalau dia hanya bayar zakat saja. Zakat itu perkara yang mana wajib, secara paksa dia disuruh bayar. Untuk meninjau sifat kedermawanan itu tidak terzahir dengan hanya bayar zakat, tetapi dengan memperbanyakkan melakukan sedekah-sedekah sunat seperti hibah, seperti hadiah, sedekah, wakaf, itu semua termasuk dalam sedekah-sedekah sunat. Maka perbanyakkanlah sedekah sunat bagi mereka yang berkemampuan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Jadi kita sampai ke hujung dah Ustaz untuk pertemuan kita pada kali ini. Mungkin di hujung ni ada sedikit pesan-pesan Ustaz untuk sahabat pendengar kita. Silakan Ustaz. Bila kita bersedekah, perlu kita bersifat dengan sifat yang mulia. Antaranya adalah saat kita bersedekah, kita berterima kasih kepada yang menerima sedekah. Janganlah kita saat bersedekah merasa telah berbudi kepada orang lain, kerana ia akan merosakkan hati kita pada masa-masa yang akan datang. Bahkan ucapkanlah jazakumullah, terima kasih sudi sedekah saya. Dan hendaklah kita menjaga air muka orang yang menerima sedekah. Anggaplah sebenarnya yang telah berbudi kepada kita mereka, kerana akan tiba satu masa saat orang kaya, orang berharta mahu bersedekah, tidak ada yang menerimanya. Tidak ada yang menerimanya. Akan datang pada akhir zaman, orang yang berharta ingin bersedekah tapi tidak ada yang mahu menerimanya, kerana semuanya sudah berpunya, iaitu mempunyai harta. Maka bersedekahlah dengan merasakan sayalah yang memerlukan kepada sedekah ini, bukan yang menerima itu yang memerlukan. Kerana apa saya memerlukan? Saya perlukan selamatkan diri saya daripada api neraka. Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hendaklah kamu takuti api neraka walaupun dengan sebelah tamar sahaja. Maknanya kalau boleh sedekah sebelah tamar untuk menyelamatkan diri daripada api neraka, lakukan.
Maknanya apa? Maknanya kitalah yang perlu kepadanya. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk amalkan dan sampaikan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini, dan insyaAllah minggu depan kita akan bakal kembali bersama dengan sahabat pendengar untuk meneruskan lagi pengajian Matan Zubat insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Serahkan semua yang ku ada, hati, jiwa dan segala-galanya. Dengan namamu ku bernama itu, dan padamu tempat ku mengadu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sejiwa hilang mencari arah, kau bawa cahaya penuh harapan, membawa rahmat pada seluruh alam. Sungguh hati rindu untuk bertemu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Sempena sambutan Hari Malaysia, IKIM akan mengadakan jualan diskaun 40% bagi buku tahun 2016 hingga 2021 hanya pada 16 dan 17 September 2021 sahaja. Layari laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee, cari IKIM Jarak Niaga. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Jangan membaca sampai koma, tetapi bacalah sehingga titiknya. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده 7 مرات
As'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka illa afahu Allah min dhalikal marad. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, orang yang menziarahi pesakit yang belum tiba saat-saat kematiannya, lalu ia berkata di sisinya sebanyak 7 kali, aku bermohon kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan Arasy yang Agung, agar menyembuhkan engkau. Nescaya Allah akan menyelamatkannya daripada penyakit itu. Hadis riwayat Abu Daud. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La